Misteri tentang kematian seseorang biasanya akan terjawab setelah mayat seseorang itu ditemui. Namun, berbeza pula untuk kes kali ini apabila mayat kelima-lima orang pemuda ini ditemui. Ianya tidak menjawab apa-apa misteri, malah hanya menambahkan lagi soalan kepada misteri yang telah sedia ada. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, so korang bolehlah consider untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali, sebab kita akan post banyak lagi video-video macam ni tiap-tiap minggu. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Kes ni berlaku pada tahun 1978 di mana ianya melibatkan 5 orang pemuda daripada bandar Yuba City, California. Dan kelima-lima pemuda ni bersahabat baik dan mereka juga adalah OKU. Dalam grup kelima-lima orang ni, yang paling muda sekali adalah Jack Hewitt, di mana dia berusia 29 tahun dan dia sangat-sangat kekok bila berhadapan dengan orang. So dia memang dikenali dengan seorang yang sangat-sangat pemalu lah. Ted Wheeler berusia 32 tahun, di mana dia adalah ahli yang paling tua sekali dalam 5 orang ni. Dan dia biasanya dia macam abang kepada Jack ni lah. Memang dia akan ambil berat pasal Jack ni. Kiranya dia orang berdua ni memang sangat-sangat rapat. Seterusnya adalah Bill Sterling yang berusia 29 tahun. Bill ni dia seorang yang sangat-sangat kuat beragama. Dia selalu habiskan masa dia dekat perpustakaan dan belajar pasal Christian literature. Next, kita ada Jack Madruga yang berusia 30 tahun. Dia seorang bekas tentera, di mana dia telah digugurkan daripada tentera sebab dia telah didiagnos memiliki IQ yang terlalu rendah. Dan Jack ni bertugas sebagai driver lah untuk kelima-lima orang. Dia sangat-sangat suka memandu disebabkan dia ada sebuah kereta yang dikenali sebagai Montego, keluaran tahun 1969, berwarna putih. So Jack ni dia sangat-sangat sayangkan kereta dia. Dan yang terakhir sekali adalah Gary Matthias yang berusia 25 tahun. Dia juga seorang bekas tentera, tapi dia dalam grup ni dia boleh dikatakan semua OKU. Cumanya Gary ni dia tak lebih, dia bukannya macam OKU sangat, sebab dia didiagnosis sebagai pesakit skizofrenia dan dia mempunyai sejarah keganasan. Tapi walau macam mana pun, dia dah 2-3 tahun dah stabil dan ambil ubat doktor. Malah dia juga ada pekerjaan tetap sebagai supervisor di kedai runcit. Apa yang buatkan diorang berlima ni sangat-sangat baik adalah minat diorang terhadap benda yang sama, iaitu basketball. Kiranya kalau diorang ni berjumpa, diorang memang akan bercerita pasal basketball, game basketball apa pun. Dan diorang juga mempunyai minat terhadap satu pasukan yang sama, iaitu UC Davis. Malah kelima-lima orang juga mempunyai pasukan basketball diorang sendiri. Dan pada 25 hari bulan 2 tahun 1978, diorang masuk tournament yang mana kalau diorang menang tournament ni, diorang akan dapat terbang ke Los Angeles secara percuma. Dan diorang sangat-sangat fokus untuk tournament yang ni lah. Tapi pada 24 hari bulan, sehari sebelum tournament tu, tim basketball diorang yang diorang minat sangat tu, UC Davis, ada buat perlawanan lebih kurang 50 batu daripada rumah diorang. So, diorang memang teringin sangat-sangat nak pergi. Dan plan diorang adalah diorang akan gerak pagi tu, pergi tengok perlawanan tu dan balik. Diorang akan dapatkan rehat yang secukupnya untuk perlawanan pertama diorang pada keesokan harinya. So pada 24 hari bulan 2 tahun 1978, mereka berlima naik kereta Jack dan bertolak 50 batu untuk menyaksikan tim basketball kegemaran diorang di Chico, California. Di sana ada beberapa orang saksi yang nampak diorang memang sampai dan diorang tengok perlawanan tu, di mana akhirnya pasukan kegemaran diorang tu menang. Dan selesai perlawanan tu, diorang pergi ke sebuah kedai runcit di Chico, California juga. Dan ini disahkan oleh tuan kedai tu sendiri, sebab tuan kedai tu bagi tahu diorang adalah customer yang terakhir datang kat kedai dia. Dan tuan kedai tu bagi tahu dia macam annoying sikit, sebab aku dah nak tutup, diorang boleh datang betul lengah-lengah pula LKU.
Dan itu adalah kali terakhir kelima-lima pemuda Australia ini dilihat hidup. Selepas lewat malam dan kelima-lima orang pemuda ni masih lagi belum pulang, ibu bapa diorang ni mula risau dan mula telefon antara satu sama lain. Sebab bukan saja diorang ni akan sentiasa bagi tahu ke mana diorang nak pergi ke dekat ibu bapa diorang, tapi memandangkan esoknya diorang ada perlawanan basketball yang diorang sangat-sangat nantikan. Dan kalau diorang tak balik malam tu, bermakna diorang tak akan dapat rehat yang cukup. So untuk diorang tak balik pada malam tu adalah sangat-sangat pelik dan tak masuk akal lah. Disebabkan kelima-lima orang pemuda ni agak terkenal di bandar Yuba tu, so pencarian secara besar-besaran terus dilakukan. Dan selang beberapa hari kemudian, kereta Jack berjaya ditemui. Cuma penemuan kereta Jack ni tak membantu apa-apa, malah cuma menambahkan lagi misteri. Disebabkan lokasi kereta Jack ni ditemui, kereta Jack ni ditemui bukan dalam laluan yang dia sepatutnya. Maksudnya bukan daripada Bandar Chico ni nak menghala pulang ke Bandar Yuba, tetapi 70 batu ke arah yang bertentangan, yang jalan yang diorang tak pernah pergi pun sebenarnya. So dekat situ dia dah menimbulkan sedikit tanda tanya. Malah keadaan kereta Jack ni ditemui juga agak pelik. Bukan disebabkan ada kerosakan apa-apa, tapi malah kereta tersebut tak ada kerosakan apa-apa. Cumanya kereta tersebut ditemui dalam keadaan tingkap tak bertutup. Walaupun diketahui yang Jack sangat-sangat menjaga keretanya, sebab dia memang sayang sangat-sangat kat kereta dia tu. Benda tu macam barang yang sangat berharga bagi dia. So agak mustahil untuk dia nak tinggalkan kereta dia dalam keadaan tingkap tak tertutup. Malah lebih mustahil lagi untuk diorang berlima tinggalkan kereta diorang dekat tepi jalan dan menghilang macam tu je. Sedangkan kereta diorang masih lagi mempunyai minyak petrol dan tak ada kerosakan apa-apa pun. Jadi pencarian berubah daripada lokasi laluan yang sepatutnya diorang lalu tu ke sekitar kawasan kereta diorang ditemui. Tapi memandangkan keadaan salji yang semakin tebal, so pencarian tak dapat dilakukan lama dan akhirnya pencarian terpaksa dihentikan. Akhirnya pada 4 hari bulan 6 tahun 1978, maksudnya beberapa bulan selepas kehilangan diorang ni, kumpulan penunggang motosikal yang sedang melalui kawasan tak jauh sekitar 20 batu daripada tempat kereta Jack ni ditemui ni, diorang berhenti sekejap dan diorang ternampak tiba-tiba dekat dalam satu kawasan pedalaman tu nampak macam ada satu kabin. So diorang nak berhenti rehat dan diorang nampak ada kabin macam bekas tinggal, dan diorang terperasan dekat kabin tu ada macam tingkap pecah. Jadi atas rasa ingin tahu, diorang terus pergi ke kabin tersebut untuk menyiasat dan diorang cuba mengintai daripada tingkap yang pecah tu, dan serta-merta diorang terus terbau bau yang sangat-sangat busuk. Takut dengan apa yang mereka mungkin jumpa, diorang terus melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis. Dan apabila pihak polis datang, mereka menemui mayat Ted Wheeler di dalam kabin tersebut. Keadaan mayat Ted Wheeler ketika ditemui pun sebenarnya agak pelik, sebab dia dibalut dengan 8 helai kain selimut dan dia tak ada kasut. Melalui janggut-janggut dia yang tumbuh, polis jangkakan dia hidup selama 13 minggu selepas dia dilaporkan hilang. Dan menambahkan lagi misteri yang telah sedia ada, Ted Wheeler dikatakan mati akibat kelaparan. Sedangkan makanan yang ada di dalam kabin tersebut boleh menampung mereka berlima selama setahun ataupun lebih. Dan peliknya makanan tersebut tidak berusik langsung. Maksudnya tak ada, diorang tak ada cubaan untuk makan pun tak ada. Walaupun sebenarnya makanan tersebut memang ada di dalam tempat yang berkunci, tapi sebenarnya seolah-olah macam pintu almari kita yang terkunci. So sekali tumbuk dia dah boleh pecah. Kalau nak cakap yang dia OKU, so dia tak tahu. Rasanya insting hidup tiap-tiap manusia kot, dia akan makan. So kalau dia nampak makanan kat situ, tak perlu kau OKU ke apa ke, kau just memang kau akan cuba dapatkan makanan tu lah kan. Dan mayat Ted ditemui dalam keadaan tidak berkasut, dan kaki dia memang seolah-olah macam berjalan di dalam salji yang sejuk. So kaki dia dah teruk lalu, kecut macam tu. Dengan penemuan mayat Ted, pencarian kini tertumpu di sekitar kawasan kabin tersebut. Dan selang 2 hari kemudian, mayat Bill Sterling dan Jack Madrugal ditemui 11 batu daripada kawasan kereta tersebut dan tak jauh daripada kabin tersebut lah. Dan keadaan mayat diorang sebenarnya agak teruk, boleh dikatakan hampir tinggal tulang je. Dan polis syak mungkin binatang buas yang makan, tapi macam mana pun pihak polis dapat sahkan yang diorang berdua meninggal disebabkan hypothermia, iaitu kesejukan yang terlampau sangat lah. Dan seterusnya, 2 batu daripada kabin tersebut diorang menemui mayat Jack Hewitt pun dalam keadaan yang agak teruk, sebab mungkin binatang dah makan, tinggal tulang je macam tu. Walau bagaimanapun,
mayat Gary Mathias tak ditemui sehingga kini. So dengan penemuan mayat-mayat diorang semua, tak ada apa pun yang dapat menjawab soalan polis kenapa diorang tinggalkan kereta diorang dekat tepi jalan tu. Even kenapa diorang pergi situ dan kemudian tinggalkan kereta diorang dekat tepi jalan tu dan berjalan kaki sampai buka kasut, jalan-jalan sejuk, pergi dekat kabin 20 batu jauhnya, dan kemudiannya masuk dalam kabin tersebut dan mati kelaparan. Dan dekat mana Gary? So itulah misteri Yuba City 5. Apa pendapat korang? Korang rasa kenapa dia orang pergi sana? Kenapa dia orang tak balik terus? Kenapa dia nak pergi dekat laluan yang dia tak pernah pergi? Dan penyiasat pun cakap kereta Jack ni seolah-olah dipandu oleh orang yang dah tahu pasal kawasan tu, sebab jalan dia agak sempit. So kalau macam orang tak tahu, kereta Jack ni agak lowered, so mungkin akan terlanggar benda-benda kat bawah-bawah tu kan. Tapi kereta Jack nampak macam lalu betul je atas jalan dia, walaupun dengan salji semua. So siapa yang pandu kereta tu mungkin dah biasa dengan jalan tu. Dan mengikut kata parents pemuda berlima ni, tak ada seorang pun daripada diorang tu pernah pergi dekat kawasan tersebut. Dan kalau nak katakan mungkin ada orang yang attack diorang, satu, kenapa nak bunuh diorang? Diorang bukannya berduit sangat pun. Lepas tu kereta pun ditinggalkan, yang tak curi kereta pun. And berapa ramai pula diperlukan untuk attack pemuda seramai 5 orang? Kalau korang ada jawapan kepada persoalan-persoalan ni, korang boleh komen dekat bawah. Aku teringin sangat nak dengar sebenarnya, sebab aku sendiri agak pelik dengan kisah ni. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang minat dengan konten-konten misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah consider untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali, sebab kita akan post video-video macam ni tiap-tiap minggu. Kalau korang nak contact aku untuk aku sampaikan kisah-kisah misteri korang, korang boleh DM aku dekat Facebook ataupun Instagram aku. Nama untuk kedua-dua akaun aku ni sama je, iaitu Key In Case. Dan aku juga ada akaun TikTok dengan nama yang sama, Key In Case. Dekat sana aku sampaikan kisah-kisah pendek. So tak kisahlah kalau korang daripada TikTok ataupun YouTube. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah support aku. Thank you. So itu saja daripada aku. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.